azan untuk memulakan majlis dengan bacaan doa. Dipersilakan Mawar Rashid, Alif Hadi, Khatijah Khan, Rulina Siddiq, Hafizuddin Fazil, Kil Narina dan ramai lagi. Namanya tidak asing lagi dalam industri. Suatu ketika dahulu beliau digelar King of Horror. Beliau juga merupakan pemilik idea asal, penulis skrip dan memegang watak utama bagi filem Jangan Pandang Belakang. Dan kini beliau tampil sebagai pengarah bagi filem Jangan Pandang Belakang 2. Jadi untuk bercerita lebih lanjut mengenai filem ini, eloklah kiranya saya menjemput pengarah Pierre Andre untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Seperti mana saya berada di Metro hampir 20 tahun yang dulu. Sewaktu filem Jangan Pandang Belakang 1, apa yang kita ada ini sama seperti apa yang kita ada dulu. Ini sesuatu yang kita harus puji usaha yang dilakukan oleh bos saya, itu David Pio. Setiap sebelum mulakan penggambaran pasti ada doa selamat. Ini sesuatu yang saya tak nampak tempat lain kat sini ada. Thank you bos. Okey, saya pengurusi majlis yang saya hormati, bos saya David Pio, Ustaz, orang lama ni, di setiap filem dia mesti ada. Dan juga barisan pelakon saya yang ada di sini semuanya hebat-hebat. Kita ada Idil, kita ada Emma, kita ada Mawar, Alif. Dan saya bersyukur sebab sekali lagi saya dapat merasa berucap seperti ini dalam filem Jangan Pandang Belakang 2. Kenapa saya boleh berada di sini? Ini satu persoalan. Ramai orang nak bertanya macam mana saya boleh muncul balik. Dan banyak orang terkejut, saya muncul balik dalam industri ni. Saya tak nafikan masa Jangan Pandang Belakang 1 itu adalah salah satu projek yang paling saya mahukan untuk mengarah. Tapi saya tidak dapat. Saya tak dapat, itu bukan rezeki saya dan dia oleh Abang Amaidham. Dan Alhamdulillah Jangan Pandang Belakang 1 sebuah filem yang sangat fenomenal. Ada ketika itu dengan kutipan yang sangat membanggakan. Jadi saya sebagai salah seorang orang yang terbabit dalam produksi itu semestinya rasa bangga. Dan saya terima kasih juga kepada bos saya sebab mempercayai apa yang saya ingin hasilkan melalui filem Jangan Pandang Belakang. Walaupun kita banyak gaduh masa itu, bos tak nak Jangan Pandang Belakang, dia nak tajuk hantu. Saya kata, no, saya nak Jangan Pandang Belakang juga. Dia nak hantu juga. Jadi kita bergaduh-gaduh. Dan akhirnya kita dapat satu keputusan yang win-win situation. So dengan apa yang telah dihasilkan dalam filem Jangan Pandang Belakang 1, hari ini kita ada sini untuk filem Jangan Pandang Belakang 2. Dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Mr. David Teo yang percaya akan apa yang saya ada. Di waktu tak ada siapa percaya yang saya boleh melakukan dan saya boleh mengarah, hanya David Teo saja yang percaya apa yang saya boleh buat. Jadi dia beri saya peluang untuk mengarah filem. Dah 12 filem je abang saya. Banyak. Dan hari ini sekali lagi saya dapat bekerjasama dengan David dan juga Metro. Ini sesuatu yang saya boleh rasa syukur dan bangga. Dan itu sedikit sebanyak saya ingin kongsikan pada hari ini apa yang ada dalam fikiran saya. Tapi apa yang ingin saya lakukan untuk filem Jangan Pandang Belakang ini, of course expectation orang untuk filem Jangan Pandang Belakang adalah tinggi. Walaupun sebenarnya banyak keluar parodi filem Jangan Pandang Belakang macam Jangan Pandang Belakang Congkak, Jangan Pandang Belakang Boleh. But I tell you what, this is the real Jangan Pandang Belakang. Inilah apa yang saya ingin hasilkan. Setelah lama saya ingin mengarah filem Jangan Pandang Belakang, akhirnya saya diberi peluang untuk filem Jangan Pandang Belakang 2. So insyaAllah saya akan cuba bagi yang terbaik. Selama 10 tahun saya menghilang. Thank you Mama. Lupa saya nak ucapkan terima kasih juga kepada orang yang paling saya idolakan, iaitu Mama. Daripada awal Jangan Pandang Belakang, saya dicerita dengan guru saya. Waktu saya melihat Mama melakukan sebuah lakonan pementasan teater dengan energi dia, dan disitulah saya lihat Mama adalah orang yang sangat sesuai untuk watak opah dan filem Jangan Pandang Belakang. Alhamdulillah hari ini Mak Masudi juga sekali lagi bersama-sama dengan kita untuk filem Jangan Pandang Belakang dia, dan dia menjadi satu inspirasi untuk saya lebih semangat untuk menjadikan filem ni yang terbaik, insya-Allah. Dan tak lupa juga lah mak saya. Bos tunjuk juga, baru saya ingat mak saya pun berlakon juga dalam cerita ni. Walaupun hari ni dia tak dapat hadir pasal dia ada syuting. On behalf of
mak saya, saya ucapkan terima kasih bos sebab masih lagi mempercayai kami anak-anak dalam projek Jangan Pandang Belakang dulu. Of course, bila kita cerita tentang apa yang saya nak Jangan Pandang Belakang 2 ini menjadi lebih baik daripada Jangan Pandang Belakang 1 daripada segi kutipan dan juga cerita yang dihasilkan, dan dia akan, insyaAllah saya boleh garanti dia akan jadi sebuah filem yang berbeza daripada apa yang kita lihat pada Jangan Pandang Belakang 1. InsyaAllah, itu janji saya. Dan apa yang saya perolehi sepanjang 10 tahun saya menyepi, itu bukan menyepi saja, ada input-input lain yang saya ambil dan saya simpan, dan inilah input yang saya cuba bagi yang terbaik untuk filem ini. Dan saya berdoa semua agar memberi sokongan kepada filem ini. Dan last sekali, jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada wartawan-wartawan. Sebenarnya saya ini dah lama tak berucap, jadi kalau ada setinggal tu saya minta maaf. Ucapkan jutaan terima kasih kepada wartawan-wartawan yang datang hari ini, yang memberi support kepada projek ini. Of course, tanpa you all, orang takkan kenal pun siapa saya. Tanpa you all, kita tidak akan wujud industri ini, sebab wartawan yang banyak memberi info kepada orang luar sana. So thank you so much kepada semua yang datang. Thank you so much. Dan saya kembalikan balik kepada kita punya pengurusi majlis. Terima kasih. Satu. Tapi bila bos David pun tahu saya rasa mungkin diorang nampak yang saya boleh carry cerita ni, dan saya akan cuba buat yang terbaik. Ini kira saya punya second leading untuk filem. Takut, nervous, tapi saya akan cuba buat yang terbaik. Dan saya sangat berbangga dan berbesar hati sangat untuk buat filem ni. Itu je lah. Thank you so much. Terima kasih. Ini saya buat di Ketuan, dan itu adalah kaedah. Mungkin lagunan saya bolehlah dijual, dan itu juga adalah prasyarat untuk hidup, untuk menjadi anak-anakku yang sekarang sudah dewasa. Alhamdulillah, alamin. Bila saya dengar Jangan Pandang Belakang 2, saya macam producer lah. Saya rasa macam nak untung, macam nak itu, macam nak ini, macam nak. Saya rasa gembira, saya tunggu sangat hari ini. Bila dah sampai, saya memang tak giling-giling apa skrip kan, kerana ada giling-giling. Tengok singkap 1, 2, 3, 4, 5. Elem. Jangan Pandang Belakang 1 dengan 2. Memang mama dah tua lah jadi kan. Jauh sudah hati dimandikan dan nak meninggal. Jadi mama boleh cerita, seterusnya nanti kita tengoklah bagaimana jalan ke saya mengolah cerita itu. Dan jangan hapuskan, jangan pandang belakang satu itu. Jadikan dia satu ikatan. Sebab inilah di antara hari-hari kebesaran, hari-hari yang saya tunggu, hari-hari yang saya suka. Jangan pandang belakang. Dan wujud jangan pandang belakang dulu. Saya rasa gembira. Tapi kami dah tua, dah tentulah sudah agak ke tepi. Namun itu, ya Allah, selamat bertukar. Tunjukkan kepandaian. Kalau bodoh tu tunjukkan kebodohan. Ya orang lain boleh ada. Jangan lupa, mama masih hidup lagi. Terima kasih Mama. Watak sebagai nurse Mona. So thank you so much bos sebab bagi kepercayaan dekat Mawar. Dan Mawar sangat-sangat excited and looking forward untuk bekerjasama dengan our director yang sangat-sangat besar, sangat bagus. Okay, and then dengan barisan pelakon yang lain juga, semua pelakon hebat-hebat kat sini. And mau doakan semoga dipermudahkan pengambilan ni, dan harap Jangan Pandang Belakang 2 sekali lagi menjadi fenomena. Dan saya nak mengambil peluang ni untuk bekerja dengan orang-orang yang berpengalaman, dan I really can't wait to look forward.
Terima kasih. Akan menjadi salah seekor hantu dalam betul ekor. Kerja sebab jangan pandang belakang first. Kita tengok dulu kan, saya tengok cerita tu masa saya budak-budak lagi. So sekarang saya terlibat dalam projek ni. Saya teruja untuk buat. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Terima kasih. Part of the second movie, the sequel of Jangan Pandang Belakang, yang dulunya pernah jadi satu fenomena. Saya rasa sangat berbesar hati, nervous at the same time, dan saya juga ambil peluang ini untuk mencabar diri saya untuk buat satu watak yang luar dari comfort zone saya. Jadi saya akan cuba yang terbaik dan berharap filem ini akan menjadi fenomena juga. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan juga kepada kru-kru MIG, terima kasih kepada Studio Video untuk peluang yang telah diberikan. Semuanya telah diucapkan oleh teman-teman pelakon. Saya retweet je lah. Paling tidak pun saya ingin berterima kasih juga lah sebab kita dapat Mr. P. Andre untuk jadi kita punya Captain of the Ship. Ini adalah satu benda yang sangat luar biasa. Saya rasa great comeback. Kita juga memang teruja melihat P. Andre being back at the head of the ship sekarang. So looking forward to work with everyone. Ini sebenarnya kalau ikutkan jarang saya buat filem horror. Ini sebenarnya filem horror saya kedua dan yang pertama di Malaysia. So memang excited untuk bekerjasama dengan semua orang di sini dan semoga produksi filem Jangan Pandang Belakang ini akan berjalan dengan lancar dan semuanya berjalan dengan baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dia Putra. Terima kasih atas. Terima kasih pada Ustaz dan pihak media cetak, elektronik dan juga broker, YouTuber, semua yang ada terpilih dijemput hari ini. Kita tak boleh jemput semua, tempat kecil tak cukup untuk tampung. So siapa yang datang, kira kita sangat bertuah dan mengucapkan terima kasih anda sokong filem ini Jangan Pandang Belakang 2. Sebenarnya saya juga tak lupa, paling penting ialah saya terima kasih pada Finas kerana filem ini adalah di kategori under filem legenda. Sebab kalau tidak, biasa filem komersial mungkin susah untuk dapat DKD Grand Finas. So that's why ada banyak orang mempertikaikan kenapa Jangan Pandang Belakang tak besar lagi dapat sokongan dari Finas, sebab dia under kategori legenda. So saya ucap ribuan terima kasih Finas memberi terus memberi sokong untuk tambah baikkan filem ini, dan juga kita dijangka bajet adalah 1.8 juta dalam film until tayang lah. Lagi satu saya ucap ribuan terima kasih juga kepada P. Andre, because dah lama nak pujuk dia balik, selalu tak balik-balik. Dia hanya dalam hayalan saja. Last kali handphone pun tak jawab, WhatsApp pun tak reply. Means mungkin dia jati atau apa masalah. Sebab dulu dia pun pernah ketika dia hilang, lepas tu bangun balik. Kali ini saya ingat tak tahu bila dia mau balik. So selalu kita doakan kalau boleh anak baiknya P. Andre balik. So last kali melalui ketua skrip saya di Aju, nasib baik kena ibu isteri try to convincekan isteri untuk dapat bekerja sama dengan suami dia yang cukup pentingkan keluarga. Sejak kahwin banyak offer dia pun tak nak, sebab dia mau jaga keluarga nombor satu. So inilah satu mungkin rahsia, mungkin anda semua tak tahu kan. Tapi kira usaha sangat kuat untuk PNA muncul balik dalam menciptakan masa cemerlang dahulu, sekarang dan akan datang.
Okay, terima kasih juga pada idea. Orang kata susah nak memanggil dia untuk berlakon, especially horror dia lagi tak berapa minat lah. Kalau tak ada bajet 5 juta ke atas, suka dia akan berlakon. I think you orang mungkin tahu kot. Saya sebenarnya tak tahu dia nak tak nak, dia hantar cuma nasib sajalah kan. Tapi tak sangka dia minat pada tajuk ini dengan P. Andre yang mengarang. So saya ucap terima kasih sebab memberi percaya pada filem ini dan pengarah kita company lah kan. Saya percaya lakonan yang tidak dinafikan dia akan lebih baik daripada P. Andre dulu. Dulu dia hero, sekarang dia hero kan. Kedua, kita terima kasih kepada Emma Maimong sejak dia berkahwin seperti dia sunyi sikit, sepi sikit kan. So dia pun bersedia untuk comeback after sudah digelaran nama dia ibu. So ini satu cabaran untuk dia nak mencipta cemerlang juga untuk bersama dalam film ini. So kita semua ada satu niat yang sama, iaitu masing-masing nak ciptakan cemerlang. Saya fikir ini film belum syuting, kita sudah rasa confident tu meningkat-ningkat. Termasuk media memberi sangat respon yang very good. Because kalau biasa film tajuk apa-apa hantu-hantu apa ke, saya ingat tak respon sangat lah kan, sebab baru kan itu nama. Tapi ini memang memberi sokongan. So saya harap dan saya juga berjanji sekiranya filem ini melepasi jangan pandang belakang pertama punya penonton banyak, sebab dulu 1.5 million menonton, equivalent to sekarang dia value ialah 30 million, tapi dulu 9.5 million. So maksudnya kalau mengatasinya, semua yang hari ini datang jangan lupa juga nama dan dimaklumkan, kita akan semua bagi bonus. Minta apa tak ada lah, tak boleh antara wakil ya. Lagi terima kasih kepada Mawar Rashid juga sunyi sepi sekian lama. Ini ialah satu timbulan cukup untuk dia memberanikan diri ke depan, sebab dah lama dia di belakang, tapi belakang tak boleh suami lah kan, jaga anak aja. Sekarang jaga lakonan dia untuk film ini. Dan juga kepada Arif, thank you Arif. Hafizudin tak datang, Khatijah tak datang, tapi thank you pada dua otai. Kita sangat kenang budi mereka untuk mencayakan jangan pandang belakang bersatu. Dan especially Romina sini yang tanpa dia cakap datanglah, yang lagi satu datanglah, masuklah. Ni kenapa 2 gelas? Kawan kamu? Itu ayat cukup menseramkan penonton sampai histeria pada waktu tayangan itu film. Singapura, Brunei, Johor, Penang, orang yang tengok film ini histeria. Ini cerita benar pada waktu itu. Okey? Dan juga kepada Kat Faris hari ini tak datang sebab dia jaga isteri kan. Tak sempat datang. Ranina ialah MIG artis yang tengah dibangunkan dengan Ron Isa. So semoganya ada yang otai, ada yang hebat dalam melakon, ada yang baru dalam melakon di dalam ini tim. Juga terima kasih kepada kru yang kita dipanggil balik, iaitu seorang pengarah tetapi tidak berlagak. Ini sekarang jadi assist director pada P&A, iaitu Nazaroni. Biasa pengarah itu tak akan jadi assist director orang, tapi dia asal
unsur, aku tahu asal unsur kamu kan, dia asal dari sini yang membangunkan dia jadi pengarah. Sini memang kata sentiasa kita down to the earth. Kita tak payah berlagak sampai mengarah, mau turun ke jadi assistant ke, sebab datang dari dulu pun dari kru juga kan. So itu Azhar Amin sekarang belum dia tengah tayang panggil Waruga yang tengah tayang minggu pertama. Okey, kedua pada kita punya artis yang pernah dulu seketika jadi komedi asal dari Raja Lawak kan, iaitu Happy Kodiang. Kodiang dia punya kampung lah, bukan negeri, kampung dia. Sebab dia sangat rindu nama dia Kodiang, so dia Happy Kodiang. Dan dia sekarang juga jadi assist director, tapi dia second assist kali ini. Juga pernah seketika dia jadi pengarah, penulis skrip juga. So ini orang-orang yang sangat tahu dalam industri filmnya, bukan dia first time atau dia selamanya jadi kru biasa. Dia semua dia lalu dari bawah sampai atas. Dan juga kepada Apek yang DOP kita, harap Apek di mana ni? Okey, tim yang pertama kali dia bekerja sama tapi dia tak ada pengalaman di luar buat film. So kita selalu sometimes bagi peluang pada orang yang baru tetapi bersungguh-sungguh dan ada pengalaman tetapi tak pernah bekerja sama. So apabila bagus, kita akan berterusan kekal lama masa bersama untuk dalam penerbitan. Saya harap ini adalah satu teamwork yang penting. Semua orang bekerja sama dengan baik supaya jangan personal problem mengganggu. Semoganya syuting selama mula hingga tamat dan box office tayangan jangan pandang belakang. Okey, sebelum tu saya kena clearkan sesuatu yang jelas. Kalau filem Jangan Pandang Belakang 1 itu memang hasil tulisan saya sendiri. Jadi untuk lagi mendalami skrip ini, kalau kita nak cerita tentang kesinambungan 100% tu tidaklah 100%. Sebab kalau dalam JPB 1 memang saya memegang watak utama, tapi dalam JPB 2 ni sebenarnya rahsia. Saya tak nak ceritakan tentang karakter saya, adakah saya timbul ke tidak, sebab itu sesuatu yang kita akan bagi kejutan nanti. Cuma apa yang saya boleh katakan melalui saka dalam filem Jangan Pandang Belakang 1 tu, kita tidak tahu exactly apa yang mengganggu dia. Adakah benar itu saka yang mengganggu dia ke, atau barang orang lain yang mengganggu keluarga ini. Dan kita bawa cerita itu melalui watak yang dibawa oleh Emma, itu watak Lin. Kalau dalam Jangan Pandang Belakang 1 ada watak Lin, tapi watak itu tidak berkembang. So untuk cerita yang nombor 2 ini, tulang belakang yang saya lihat adalah watak Malang dan juga watak Lin, yang membawa kepada kesinambungan saka yang diberi oleh Opah selepas kejadian Opah. So jadi saka itu akan dipegang dan dibawa oleh Malang yang dilakukan oleh mak saya, dan benda ini mengganggu mereka, especially Lin yang berusaha untuk membawa mak dia pulang ke KL tapi mak dia tak nak. So di dalam itu ada plot-plot lain yang akan cuba kita kembangkan. Selain daripada gangguan saka ini, ada satu makhluk lain yang sebenarnya sangat-sangat cuba mendampingi mereka. So ini kita nak buka persoalan ini dan cuba menghabiskan persoalan ini. Dan ada benda-benda yang lain, saya rasa saya tak nak share sekarang sebab kita tak jadi surprise. So ada benda lain yang saya cuba ulaskan melalui visual. Dan macam saya cakap tadi, alhamdulillah pelakon-pelakon yang ada hari ini adalah pelakon yang solid. Semua yang ada ni semua solid. Kita ada Idil, kita ada Emma, kita ada Mawar, even Rosmina Siddiq dan mak saya. Jadi saya tak bimbang bab itu. Saya hanya perlu memikirkan bagaimana untuk menjadikan sebuah hasil karya yang mudah difahami dan boleh relate kepada filem Jangan Pandang Belakang 1. So persoalannya tadi, adakah dia 100% relate pada saka yang awal? I would say 50-50. Ada benda yang wujud dalam tu, dalam JPB 1 tidak ada sebenarnya. Baik, terima kasih. Dari sudut pandangan seorang pengarah, saya rasa rezeki dia
adalah ketika ini. Sebab itulah dihasilkan pada hari ini. Dan to be honest, sebenarnya saya pun tak terfikir akan involve dalam projek ini. Dan apabila ditawarkan oleh Mr. David tentang ingin hasilkan filem Jangka Pandang Belakang tu, saya rasa ini sesuatu yang boleh kita usahakan. So bos mungkin ada alasan kenapa baru sekarang nak buat Jangka Pandang Belakang tu. Sebenarnya Jangka Pandang Belakang 2 bukan senang nak dihasilkan. Tapi kalau Jangka Pandang Belakang congkak adalah kan sudah hasilkan. Lepas tu pada waktu itu ada buat Jangka Pandang Belakang series di AGN, nombor 1 rating tertinggi pada waktu itu. So kita fikir bukan senang nak buat film untuk Jangka Pandang Belakang 2. So that's why kena betul-betul pada sesuai dengan orang, especially ada pengarah yang memang kena tahulah itu hantu, especially. Why? Because asal Jangka Pandang Belakang adalah PA masa shoot main tinta, then kita di dalam kereta kita berborak, lepas itu PA diam, lepas itu sampai rumah dia hantar saya balik. Dia cakap tadi ada nampak pokok atas ada hantu. That is a punca cetus idea untuk buat film ini. Dan lepas itu kita rasa banyak film horror yang tengok sini banyak kan kita hasilkan. Tapi yang ada insting sampai reality sehingga penonton boleh histeria. The only film ini yang histeria. Yang lain film tak pernah histeria. Yang lain film adalah Highland Tower, pelakon yang histeria di lokasi Highland Tower. Tapi penonton yang histeria selepas tengok film, the only one Jangka Pandang Belakang. That's why kita tinggal sampai sekarang baru nak shoot. Sememangnya satu tanggungjawab yang berat. Sebab kita tahu filem Jangka Pandang Belakang 1 tu, itu satu benda yang sangat fenomenal. Sejak saya rasa saya dikenali pun sebab filem itu. Selepas filem tu mana-mana saya pergi orang akan Jangka Pandang Belakang, Jangka Pandang Belakang. Saya pun macam belakang ke tak nak ni kan, Jangka Pandang Belakang. Jadi sejak filem tu saya rasa memang itulah filem yang betul-betul bawa nama saya naik sehinggalah saya dapat offer filem-filem lain. Dan juga fenomena dia ni bukan saja daripada segi kutipan, daripada cerita dia tu sendiri. Di waktu itu memang kita ketandusan filem seram yang betul-betul menyeramkan. Kalau ada pun dia taklah seseram seperti yang ada dalam Jangka Pandang Belakang dengan jump scare yang ada kat situ. Jadi saya sebagai pengarah untuk filem Jangka Pandang Belakang 2 ni, memang saya terasa sedikit tekanan untuk cuba memastikan filem ini kalau dia tidaklah di bawah level, tapi kalau boleh saya nak dia lebih baik daripada Jangka Pandang Belakang 1. Dan saya pun pernah bercakap dengan Mr. David, impian saya nak filem yang dapat kutipan melebihi at least 20 juta ke atas, 30 juta ke atas. Sebab itu memang salah satu cita-cita yang saya inginkan sangat. Dan insyaAllah melalui filem ini, kalau ada rezekinya di situ, kita cuba usaha yang terbaik lah. Apapun usaha kena ada, dan lebihnya kita berserah kepada Allah dan kita banyakkan berdoa. Itu harapan saya lah. Dan untuk dua persoalan lagi tu, saya rasa mungkin bos boleh jawab ke bila tarikh nak keluar dan adakah kos ini lebih mahal daripada kos filem 1? Kos itu memang lebih mahal dari kos 1 lah. Tapi sebenarnya Jangka Pandang Belakang adalah pakai filem, bukan digital. Masa itu, sekarang yang digital. So kita memang kalau kata kos ialah lebih sekat 2 kali ganda daripada part 1. Sebab mahal lah, semua benda dah mahal kan. Kedua ialah tarikh tayangan, kalau sekiranya tiada halangan, dijangka hujung tahun ini. Alright.